Assalamualaikum. Kami terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Syazwan bin Hassan daripada kelas DPH 5A. Dan rakan saya yang kedua ialah Sulaiman bin Sa'ari daripada kelas DPH 5A juga. Dan rakan saya yang ketiga ialah Muhammad Alif bin Razali daripada kelas DPH 5A. Dan rakan kelas saya yang keempat ialah Muhammad Firdaus bin Ahmad Sabahari daripada kelas DPH 5A. Dan rakan saya yang terakhir ialah Muhammad Wazif Awak bin Jamaluddin daripada kelas DPHU 5B. Okey, isi kandungan dalam slide ialah: yang pertama, pengenalan. Yang kedua, definisi ibadah korban. Yang ketiga, hukum ibadah korban semasa COVID-19. Yang keempat, cara pengurusan korban semasa COVID-19. Yang kelima, pengurusan ibadah korban di Malaysia. Yang keenam, pengurusan ibadah korban di Singapura. Dan yang ketujuh, panduan ibadah korban semasa COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan terangkan di dalam slide berkaitan dengan pengenalan ibadah korban. Yang pertama berkaitan dengan pengenalan untuk ibadah korban ialah, saya letakkan di dalam pengenalan ibadah korban iaitu pensyariatan dan pelaksanaan ibadah korban telah melalui perjalanan yang cukup panjang ataupun masa yang panjang dalam sejarah tamadun manusia sejak kali pertama dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail AS. Berdasarkan firman Allah SWT, mafhumnya, maka tak kala anak itu sampai pada umur sanggup ataupun berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapaku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tak kala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabarannya keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Surah As-Saffat ayat 37, 102 hingga 107. Bertitik tolak daripada ayat di atas ini, umat Islam menjadikan ibadah korban sebagai amalan dan syiar untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Untuk poin yang kedua ialah pengenalan kepada ibadah korban ialah menjadikan ibadah korban sebagai amalan dan syiar untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ibadah korban ini sering dilaksanakan semasa Hari Raya Aidiladha. Perayaan ini sememangnya sinonim dengan konsep pengorbanan. Bagi jemaah haji yang terpilih menjadi tetamu Allah ke Tanah Suci, mereka melakukan pengorbanan besar dengan menghabiskan wang, masa dan juga tenaga. Malah mereka terpaksa meninggalkan sanak saudara di tanah air semata-mata untuk menjalankan ibadah haji. Bagi mereka yang berada di tanah air pula, mereka digalakkan berkorban dengan melaksanakan korban. Maksud ibadah korban ialah menyembelih binatang ternakan berkaki empat, atau di dalam Al-Quran disebut Al-An'am. Ibadah ini dilakukan pada Hari Raya Aidiladha atau hari-hari tasyrik, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Poin yang ketiga di dalam pengenalan ibadah korban di dalam slide ialah berkaitan dengan kelebihan bagi orang yang melakukan ibadah korban. Antaranya ialah yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Taala. Seperti mana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Taala telah menyatakan bahawa hanya amalan korban yang ikhlas dan dilakukan atas dasar takwa akan diterima olehnya. Yang kedua, kelebihan di dalam ibadah korban ialah mendapat kebaikan yang melimpah ruah. Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya, tiap helai bulu dari binatang yang dikorban kamu akan mendapat satu kebaikan.
Hadis riwayat Ibnu Majah. Definisi ibadah korban ialah menyembelih binatang ternakan berkaki empat, atau di dalam Al-Quran ada menyebut binatang Al-An'am. Ibadah ini dilakukan pada Hari Raya Aidil Adha atau hari-hari tasyrik, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah, dengan tujuan beribadat kepada Allah. Masih ingatkah kita kepada peristiwa Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail? Ibadah ini dijalankan bagi mengingati dan menghargai kisah Nabi Ibrahim yang ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyembelih anaknya Nabi Ismail yang dikasihi. Namun mereka berdua telah berjaya melepasi ujian tersebut kerana ia melambangkan kepatuhan dan ketaatan mereka kepada perintah Allah, melebihi nyawa dan kasih sayang ayah dan anak. Lalu Allah menggantikan tempat Nabi Ismail dengan seekor kibas. Hukum ibadah korban semasa COVID-19 adalah sama seperti hukum sebelumnya, tetapi perbezaan dalam pengurusan ibadah korban itu berlainan, seperti raya-raya haji sebelum ini. Jadi hukum ibadah korban ialah sunat muakkad, iaitu sunat yang dituntut untuk dilaksanakan bagi mereka yang beragama Islam, baligh, berakal dan berkemampuan, dan wajib bagi orang yang bernazar. Dari sudut lain, korban juga merupakan ibadah yang dikategorikan sebagai sunat kifayah bagi sesebuah keluarga, iaitu apabila salah seorang ahli keluarga telah melaksanakannya, maka ia sudah memadai untuk keluarga tersebut. Sebahagian ulama mazhab berpendapat bahawa berkorban hukumnya wajib bagi orang yang mencukupi nasab zakat. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa berkelebihan dalam harta tetapi tidak menyembelih haiwan korban, janganlah dia mendekati masjidku. Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulaiman bin Sa'ari daripada DPHU 5A mengenai pelaksanaan penyembelihan korban daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Pelaksanaan penyembelihan korban, haruslah penyembelih perlu mendapatkan sijil kesihatan veterina SKV dari mana-mana pejabat veterina negeri atau daerah berdekatan. Okey, yang kedua, penyembelih haruslah mendapat permit penyembelihan ternakan dari rumah sembelih ataupun pejabat veterina negeri yang berdekatan. Yang ketiga, peserta yang mengambil bahagian dalam melakukan ibadah korban hendaklah mewakilkan kepada penyembelih atau mewakilkan. Yang keempat, proses penyembelihan lapah dan keratin asas haruslah dilaksanakan di rumah penyembelihan. Seperti yang ditetapkan oleh KKM, proses penyembelihan yang dilakukan di luar rumah haruslah di lokasi yang dibenarkan oleh pihak berkuasa. Seterusnya, tapak penyembelihan yang sesuai dan selamat serta bersih
Penyembelihan tidak boleh dilakukan berhampiran di tempat ataupun di saliran awam. Yang seterusnya, proses lapah dan proses keratin pembahagian daging korban hendaklah dibuat di tempat yang lapang dan tidak menyebabkan berlakunya kesesakan. Di samping itu, aktiviti menyembelih, melapah dan memotong yang melibatkan perhimpunan haruslah mengambil kira aspek menghindari 3S dan mengamalkan penjarakan sosial. Okey, di sini saya ingin menjelaskan apa itu 3S. 3S ialah bersesak, elakkan daripada bersesak. S yang kedua ialah elakkan daripada ruang yang sempit, rapat ataupun tertutup. Dan S yang ketiga ialah sembang dalam jarak yang dekat. 3S itu haruslah dielakkan supaya dapat menghindari daripada berlakunya jangkitan pandemik ini. Selain itu juga, pemeriksa daging DVS akan memastikan proses penyembelihan yang dijalankan mematuhi kaedah-kaedah binatang ataupun kawalan penyembelihan 2009 dan garis panduan penyembelihan ternakan korban. Maksudnya di sini, proses penyembelihan itu haruslah dijalankan mengikut kaedah-kaedah yang sesuai yang ditetapkan oleh garis panduan penyembelihan ternakan korban. Okey, tambahan pula, pihak penganjur hendaklah memastikan bilangan korban bersesuaian dengan keupayaan bilangan petugas yang dilantik. Okey, seterusnya untuk agihan bahagian peserta korban. Pengagihan daging korban hendaklah dibuat dengan tata cara berikut. Yang pertama, agihan oleh petugas. Apa itu agihan oleh petugas? Agihan oleh petugas penghantaran secara langsung kepada peserta yang mengambil bahagian dan fakir miskin berdasarkan senarai nama yang telah ditetapkan. Okey, yang kedua, agihan dengan kehadiran peserta. Jumlah kehadiran pengambilan bahagian peserta tidak boleh melebihi 20 orang pada satu masa, tertakluk kepada keluasan kawasan dan elakkan 3S yang saya ceritakan tadi. Dan yang keseterusnya, pusat penyembelihan haruslah mengadakan kaunter pintu masuk yang dihadkan bilangannya bagi memeriksa suhu badan, sanitasi badan, sanitasi tangan serta rekod kehadiran menggunakan aplikasi MySejahtera atau direkodkan dalam buku kehadiran. Penganjur juga wajib menyediakan pelitup muka, face mask dan hand sanitizer. Dan di antara perkara yang utama ialah memastikan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter di dalam majlis penyembelihan tersebut. Dan akhir sekali, perkara yang sama juga haruslah mengelakkan daripada 3S, iaitu mengelakkan daripada bersesak, daripada sembang jarak dekat, daripada berada di dalam ruang yang bersesak-sesakan. Dan yang paling penting, petugas yang dipilih hendaklah sihat, tidak bergejala dan bukan dalam penghidap penyakit kronik yang boleh menyebabkan peningkatan risiko terhadap jangkitan pandemik iaitu COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wazif Awad bin Jamaluddin daripada DPSU 5B. Seterusnya, pengurusan ibadah korban di Malaysia semasa pandemik COVID-19 antaranya ialah yang pertama, menhadkan jumlah yang hadir di tempat penyembelihan tidak melebihi 20 orang bagi seekor lembu. Ini bagi memastikan risiko jangkitan itu adalah rendah, kerana menjaga nyawa adalah dalam persyariatan usul fiqh. Menjaga nyawa adalah maqasid. Penjarakan fizikal merupakan salah satu kaedah untuk menghalang jangkitan secara saintifik. Seiring dalam pepatah, mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Menjaga nyawa itu adalah ijma'. Yang kedua, tidak dibenarkan mengada kenduri di tempat ibadah korban dijalankan
Setelah selesai saja memotong dan membahagikan daging korban, segera pulang ke rumah masing-masing. Ini untuk dalam menerusi prepaksi Islam, ia adalah langkah paling tepat kerana Rasulullah SAW juga pernah memerintah kuarantin tatkala wabak taud melanda untuk mencegah daripada penularan kepada individu lain. Rasulullah SAW ketika berbicara mengenai wabak penyakit menyarankan agar migrasi dihentikan serta mata di mana sahaja, dan baginda Rasulullah SAW pernah bersabda dengan bermaksud, jika kamu mendengar taud ataupun wabak penyakit di sesuatu tempat, janganlah kamu pergi ke tempatnya. Jika berlaku di sesuatu tempat sedangkan kamu berada di situ, janganlah kamu keluar daripadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Al-Muslim dan Muslim. Dan ketiga, perlu memastikan jumlah sanak saudara yang datang menziarahi tidak melebihi 20 orang pada satu tempat dan elakkan bersalaman. Sekiranya di rumah mempunyai keluarga yang sedang menjalani kuarantin, elakkan menerima kedatangan saudara mara, jiran dan rakan ketika dikuarantiri. Ahli keluarga yang dikuarantin itu disahkan positif COVID-19. Dan keempat, Tan Sri Muhyiddin Yasir turut memberi amaran keras kepada mana-mana individu yang sedang dikuarantin supaya tidak keluar rumah. Ini untuk ia merupakan salah satu kesalahan yang berat. Selain itu, beliau mahu pengurusan masjid mengawal keadaan masjid yang dijangka sesak dengan kehadiran perantauan yang pulang ke kampung halaman masing-masing. Malah itu, beliau mengingatkan bahawa perlu menjaga penjarakan fizikal dengan selamat antara mereka ketika keluar dan masuk masjid, bagi memastikan penularan wabak ini dibendung. Namun segelintir masyarakat Islam yang sering menyatakan terserah tanpa mengambil usaha mencegah, sedangkan memelihara nyawa itu penting dalam konten Islam. Wujud juga golongan yang menyatakan lebih takut kepada Allah. Sebenarnya golongan itu juga mungkin menghadapi masalah kecelaruan pemahaman bahawa sebagai seorang hamba, usaha kita adalah mencegah dan menyembuh, manakala selepas kita berusaha sebaik mungkin, selebihnya kita berserah kepada kuasa Allah dan keredaan Allah jua. Seterusnya, pengurusan ibadah korban di Singapura ketika pandemik COVID-19. Yang pertama adalah terdapat 2 syarikat tempatan yang menawarkan khidmat korban di sana, termasuk negara-negara seperti Indonesia, Vietnam dan Kemboja, dengan mengadakan kelainan. Bagi syarikat Al-Qiblah International, proses ibadah korban yang dikendalikan di luar negara tahun ini memerlukan pengubahsuaian dari segi persiapan. Para pegawai mereka diingatkan supaya sentiasa menjaga-jaga dan merhormati undang-undang dan arahan pihak berwajib. Walau bagaimanapun, orang-orang kampung tidak biasa dengan menjaga penjarakan selamat. Namun untuk para pegawai, mereka digalakkan supaya memakai pelitup muka, terutama sekali ketika melakukan penyembelihan, dan pisau digunakan juga dikerap dibersihkan. Ini untuk dielakkan daripada berjangkit atau perkara tidak diingini. Yang kedua, Jalaluddin
Jalaluddin Travel dan Servis pula tetap mengerahkan kaki tangan dari Singapura ke Indonesia bagi memastikan amanah yang diberikan para jemaah tempatan dapat disempurnakan sebaik mungkin. Ini bagi meskipun mereka terpaksa dikuarantinkan 2 minggu selepas pulang, mereka sendiri mahu memastikan proses ibadah korban dijalankan dengan selamat dan bertanggungjawab mengikut syarat-syarat. Pengarah urusan Jalaluddin Travel dan Servis Ustaz Jalaluddin Hassan berkata, proses korban kali ini tanpa hubungan. Mereka tidak suruh mereka datang untuk mengambil daging korban. Malah mereka sendiri akan keluar untuk memberi kepada mereka. Agak sulit tetapi berasa senang dan berpuas hati kerana dapat memainkan peranan walaupun dalam keadaan penjarakan fizikal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syazwan bin Hassan daripada kelas DPHU 5A. Okey, saya akan menerangkan tentang slide panduan korban semasa COVID-19. Terdapat beberapa panduan ibadah korban semasa PKP COVID-19 yang dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, iaitu JAKIM. Antaranya ialah lokasi, waktu, kapasiti, aktiviti, protokol dan kawalan. Okey, yang pertama ialah lokasi. Jika hendak membuat korban, perlulah melihat kawasan yang mendapat kelulusan pihak berkuasa tempatan PBT atau Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri JAIN. Okey, yang kedua ialah waktu. Waktu yang boleh dikorban adalah selepas solat sunat Aidiladha hingga 13 Zulhijjah sahaja. Okey, yang ketiga ialah kapasiti. Tidak melebihi 30 petugas dalam satu kumpulan. Yang kedua, bilangan korban sesuai dengan keluasan kawasan dan keupayaan bilangan petugas yang dilantik oleh pihak masjid atau pihak berkuasa. Okey, yang keempat ialah aktiviti. Semua yang berkaitan ibadah korban kecuali kehadiran person under investigation and person under surveillance, jamuan berhidang atau layanan pramusalji kecuali buffet yang layan diri tidak dibenarkan. Okey, yang kelima ialah protokol. Agihan oleh petugas kepada peserta yang ambil bahagian dan fakir miskin yang ditetapkan sahaja. Okey, yang keenam ialah kawalan. Yang pertama, para jemaah atau orang yang hadir ke tempat korban mestilah memeriksa suhu badan, sanitasi dan rekod kehadiran mereka. Dan yang kedua, mestilah memakai penutup muka dan sarung tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak sosial. Yang keempat, elak 3S, iaitu tempat sesak, tempat sempit dan sembang dekat-dekat. Dan yang kelima, orang yang hadir ke tempat korban mestilah tidak bergejala atau penyakit kronik. Dan yang keenam ialah kanak-kanak bawah 12 tahun tidak dibenarkan untuk hadir ke tempat korban. Dan yang terakhir, orang yang hadir ke tempat korban mestilah patuhi arahan dan prosedur operasi standard SOP Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan Malaysia yang telah keluarkan pada rakyat Malaysia.